Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Pertubuhan Kasih Nilofa sekarang berada di Kampung Pulau Pasir, Kota Baru, Kelantan. Kita membantu untuk pemasangan atap zinc dapur, pemasangan pintu dan menyiapkan bagi dinding dapur yang berbaki dan pemasangan tingkap dapur. Lihatlah wajah suci anak-anak kecil ini yang merupakan pemangkin masa depan. Nenek Limah berusia 76 tahun tidak bekerja bersama cucunya berusia 18 tahun menghuni di rumah usang ini. Pertubuhan Kasih Nilofa telah terpanggil untuk membantu membaik pulih keadaan rumah mereka yang serba daif dan usang. Manakala bagi keluarga Puan Nur Kartini pula yang tinggal di Kampung Tepus Bacok terpaksa berkongsi dua buah keluarga di dalam satu teratak yang usang. Sekali lagi, tim Pertubuhan Kasih Nilofa telah terpanggil untuk membantu membina dua buah rumah untuk keselesaan kedua-dua buah keluarga ini. Selamat pagi dan salam sejahtera warga siswa-siswi UM. Saya Nur Camilia dari siswa hari ini, dan hari ini kita akan menemu ramah selebriti terkenal di Malaysia iaitu Nilofa. Secara dasarnya Nilofa adalah seorang businesswoman yang berjaya dalam bisnes tudung, bisnes sejadah, bisnes telekong, bisnes inai juga yang baru diperkenalkan baru-baru ini. Selain itu, Nilofa juga adalah seorang yang aktif dalam bidang NGO. Nilofa telah memberi pelbagai jenis bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, dan hari ini kita akan menungguan Nilofa dengan lebih lanjut tentang aktiviti NGO-nya. Assalamualaikum Nilofa. Nilofa, apa khabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Nilofa dah makan belum? Belum. Alah, nanti kita makan sama-sama, okey? Alright. Okay, so hari ini Nilofa boleh memperkenalkan. Nilofa walaupun semua orang dah tahu, tapi Nilofa kena perkenalkanlah bagi satu, kalau boleh satu dunia kenal Nilofa. Okay, Nilofa tolong perkenalkan diri sendiri. Okey, selamat pagi semua. Saya Nilofa. Saya merupakan, dahulunya saya merupakan seorang pelakon. Tapi sekarang saya telah melakukan bisnes jual tudung. Tapi saya ada juga jual inai, jual susu dan macam-macam lagi. So boleh tengoklah bisnes saya kat dalam online tu. Okey, selain itu Nilofa, kita tahu yang Nilofa dia ada buat banyak aktiviti NGO kan. Jadi boleh tak beri beberapa contoh pertubuhan NGO yang Nilofa dah buat? Salah satu pertubuhan yang saya telah buat is Pertubuhan Kasih Nilofa yang kita telah bina pada tahun 2020. Betul kan? Okay, pertubuhan ni dia berada di Kuala Lumpur. Jadi kita binanya organisation ni untuk membantu orang yang susah. Okay, siapa orang yang susah tu? Okay, macam kanak-kanak, warga emas, orang miskin dan lain-lain lah yang memerlukan, macam orang kurang upaya. Okay, kita buat tu tujuan saya membantu dan juga sebagai sedekah dan ibadah lah kepada Allah SWT. Yes, setakat tu. Selain itu, Nilofa, kalau ikutkan kita tengok Nilofa punya IG, Facebook, Nilofa selalu turun padang buat aktiviti NGO, tolong membantu orang waktu yang saya perasan waktu banjir. Nilofa ada pernah turun. Apa perasaan Nilofa bila turun padang sendiri untuk tolong orang yang diperlukan? Jadi ialah sebab biasanya kan bos takkan turun ke, tapi saya nak tahu macam mana keadaan sebenar yang berlaku kan. Jadi masa saya turun tu, saya boleh nampaklah keadaan mereka yang memerlukan tu memang sangat susah kan, especially terutamanya budak-budak yang masih lagi bersekolah, sebab mereka perlu akan mengambil peperiksaan, dan tapi diorang punya peralatan belajar, buku-buku semua dah tak ada kan. Jadi kat situ saya boleh rasa perasaan simpati dan empati lah di situ. Jadi turun padang ni sebenarnya penting ya, supaya kita boleh memahami apa yang mereka perlukan.
Kalau tak nanti kita terbagi pertolongan yang salah kan. Macam itulah. Jadi kita tahu yang pertubuhan NGO Neelofa dipanggil sebagai pertubuhan kasih Neelofa, betul? Jadi selama yang Neelofa telah melakukan segala aktiviti NGO selama 2-3 tahun ini, boleh tak Neelofa bagi tahu sedikit bantuan infak yang Neelofa dah bagi? Secara dasar je lah, tak perlu secara detail. Jadi pertubuhan kasih Neelofa ni banyak fokus kepada infak. Infak ni ialah dengan kata lain sumbangan lah. So apa yang kita boleh sumbangkan kepada orang? Kita ada banyak jenis kategori yang boleh lakukan. Contoh kita buat infak Jumaat, infak pendidikan, infak bencana, infak surau dan infak baik pulih rumah. Okay, saya bagi contohlah infak pendidikan. Okay. Jadi bila bukan sahaja saya yang menyumbangkan dan kamu semua juga boleh menyumbangkan wang ke dalam kami punya NGO ni, dan duit itu akan digunakan untuk membantu untuk membina kawasan pendidikan lah, seperti madrasah, pusat tahfiz, lagi-lagi untuk memberi gaji kepada guru-guru yang tengah mengalami kesusahan. Terima kasih Neelofa atas perkongsian hari ini. Jadi kita akan berhenti temu bual dengan Neelofa kerana kita akan pergi ke segmen yang seterusnya, iaitu temu bual dengan seorang profesor yang pakar dalam etika dan peradaban yang berkait rapat dengan pertubuhan NGO ini. Okay, sebelum kita pergi ke segmen seterusnya, iaitu temu bual dengan profesor, kita akan berhenti sementara dan anda boleh stay tune. Kita kembali semula dengan sesi kita pada hari ini, iaitu dengan jemputan seorang tetamu istimewa, iaitu seorang profesor yang terkenal dalam akademik yang berkaitan dengan apa yang telah dibincangkan oleh Neelofa. Jadi boleh kita perkenalkan Profesor? Hai, Assalamualaikum. Saya Profesor Abbas. Saya merupakan pensyarah dalam bidang etika dan peradaban di Universiti Malaya. Hari ini saya amat berusaha hati untuk menerima jemputan daripada siswa hari ini. Alright, so Profesor hari ini sihat? Sihat. Sihat, okey, bagus. Okey, jadi sebentar tadi Neelofa telah memberitahu dengan lebih detail tentang pertubuhan NGO dia, iaitu pertubuhan Neelofa Kasih. Dan Neelofa dia telah menekankan bahawa dia rasa macam bila dia buat pertubuhan NGO ni, dia rasa simpati dengan golongan yang terjejas dengan bencana alam ataupun yang baru-baru ini, iaitu pandemik COVID-19. Jadi Profesor boleh tekankan tak, Profesor boleh tekankan tak apa etika yang paling penting dalam pertubuhan NGO? Pertama kali kita perlu tahu apa itu maksud etika. Etika merupakan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan bagi seseorang individu atau sekumpulan manusia. Dikasihkan dalam realiti sosial sejagat ini ditentukan oleh individu, keluarga dan juga komuniti. Ia dipanggil sebagai tarifan harian. Tarifan harian ini akan menjadi perilaku kehidupan seharian yang akan menimbulkan rasa tanggungjawab sosial seiring dengan kesedaran nasional. Hal ini dapat menghasilkan keharmonian. Antara contoh etika yang diaplikasikan ialah rasa tanggungjawab, rasa simpati, rasa rendah diri dan sebagainya. Perkembangan NGO dapat dilihat daripada 3 aspek, iaitu sosiologi, ekonomi dan politik. Dari segi aspek sosiologi, kita dapat lihat daripada dalam 3 fasa. Fasa yang pertama iaitu sebelum kemerdekaan, di mana NGO lebih menjaga kepentingan, kebajikan dan menyediakan perkhidmatan kepada ahli-ahlinya sahaja. Namun selepas merdeka, NGO menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat dan mengukuhkan peranannya selaras dengan objektif perbuahannya yang bersifat radikal dan komunisme. Pada era kini, NGO lebih memfokuskan dalam isu-isu kesihatan. Sebagai contoh, dalam era pandemik, NGO
memberi bantuan kepada yang memerlukan. Dari aspek ekonomi pula, NGO sejak zaman dahulu lagi, NGO memfokuskan dalam membantu golongan miskin dengan membeli barangan keperluan harian mereka. Selain itu, NGO juga menyediakan bantuan pendidikan yang sekaligus dapat menjana ekonomi negara. Misalnya, pada era pandemik, NGO berusaha mencari penderma untuk menjana sumbangan. Baik sekali dari segi aspek politik, NGO memainkan peranan yang penting dalam kestabilan politik sejak zaman kemerdekaan lagi. Terima kasih Profesor Abbas atas penjelasan sebentar tadi di mana dia memfokuskan bahawa peranan peradaban memainkan peranan yang penting dalam pertubuhan NGO. Jadi di sini selepas penjelasan Profesor Abbas tentang etika dan peradaban, kita dapat tahu yang pertubuhan NGO ni berkait rapat dengan etika dan peradaban. Jadi setakat sini sahaja temu bual kita dengan Profesor Abbas dan Neelofa. Jadi terima kasih Neelofa dan Profesor Abbas untuk berada di sini dengan kami di Siswa hari ini. Semoga sesi temu bual pada hari ini memberi manfaat kepada semua orang dan kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih semua orang. Hai, Assalamualaikum. Nama awak apa? Waalaikumsalam. Nama saya Anissa Nasuha binti Buhairi. Awak study kat sini ke? Study kat mana? Saya belajar untuk ekologi dan biodiversity dekat UM. Ni first year ke ataupun awak year yang keberapa? Saya first year. First year, okey. Awak tahu tak pasal NGO? Saya tahu apa yang saya faham tentang NGO ni adalah satu pertubuhan yang tak terikat dalam kerajaan. Jadi diorang ni banyak buat aktiviti dan program dan lebih kepada memberi bantuan kepada masyarakat, diorang berkhidmat untuk masyarakat. Faham. Awak rasa NGO lagi bagus ke ataupun kerajaan lagi bagus? Bagi saya dua-dua ada kelebihan dia. Yang mana yang saya suka tentang NGO ni lah, kita ni sebagai rakyat ni lebih terbuka dan lebih senang, lebih diterima untuk join usaha-usaha mereka untuk membantu masyarakat. And diorang punya keterbukaan untuk menyertai program tu lebih meluas. Alright. Awak boleh bagi tahu NGO mana-mana tak yang awak tahu? Salah satunya lah yang paling famous ialah Pertubuhan Kasih Neelofa. Dan salah satu NGO, saya sebagai student ekologi dan biodiversity, saya tahu macam yang WWF and UNESCO dan sebagainya. Okay, faham. Okay, thank you. Sama. Awak, kita orang dari Siswa hari ni, boleh tak kita orang bertemu buat? Boleh. Nama awak apa? Nama saya Ifah Nisa Wafa binti saya. Awak course belajar dekat apa? Saya belajar pengusaha muamalat, saya belajar kat sini. Dekat Universiti Malaya lah kan? Ya. Kita orang ni daripada Siswa hari ni, so kita orang nak temu buat sikit. Kita orang nak tanya, awak tahu tak pasal NGO? Saya tahulah sikit-sikit tentang NGO ni. Tahu saya NGO ni adalah satu pertubuhan yang bertindak swasta dengan bukan bawah kerajaan lah. Okay. Awak ada tahu tak NGO mana-mana yang ada kat Malaysia? Yang saya tahu ialah My Fund Action dan Pertubuhan Kasih Neelofa. Okay. Awak tahu tak perbezaan NGO pada zaman dulu dan sekarang? Yang saya tahu NGO pada zaman dahulu ni bertindak lebih macam kepada membangkang kerajaan, tapi yang sekarang ni lebih memfokuskan tentang keamanan. Awak pernah dapat tak bantuan daripada NGO? Setakat ini belum pernah lagi. Awak tahu tak apa-apa bantuan yang NGO boleh bagi? Yang saya dengar ialah dari segi bantuan kewangan macam itulah. Okay. Terima kasih awak hari ni awak boleh luangkan masa untuk bertemu bual dengan kita orang dari Siswa hari ni. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alright. Siapa lagi yang kita nak interview? Awak. Kita orang daripada Siswa hari ni, boleh tak kita buat sesi temu bual sikit? Boleh. Nama awak apa Nama saya Aina Tifa. Roberta Batasha. Awak belajar dekat mana? Belajar dekat UM. Belajar apa? Belajar pengajian Asia Tenggara. Sama. Kita orang belajar classmate. Oh, classmate. Okey. Ingatkan adik-beradik. Sangat. Okey. Awak tahu tak sikit pasal NGO? Pernah dengar tak NGO? Pernah. Awak boleh bagi tahu sikit tak pasal NGO? Apa yang awak tahu pasal NGO? Setakat yang saya tahu, NGO ni
berbadanan yang macam bagi bantuan dekat orang, tapi dia bukan bawah kerajaan, dia swasta. Awak boleh bagi contoh-contoh NGO tak yang ada kat Malaysia ke ataupun kat luar negara pun boleh lah. Negara MyPark, itu dalam Malaysia lah yang saya tahu. Dalam negara tak tahu pun. Tak tahu. Okey, tak apa. Tahu sangat. Okey. Awak rasa NGO ni penting tak untuk setiap negara ada? Saya rasa penting. Kenapa? Sebab dia nak bagi membantu setengah masyarakat yang ada masalah. Sebab tak semua orang hidup dalam keadaan senang. So dengan yang ada bantuan daripada NGO ni, diorang dapat mengurangkan beban masalah masyarakat tersebut. Awak pernah dapat bantuan daripada NGO tak? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Awak ada kenal siapa-siapa tak, macam artis ke ataupun orang yang berpengaruh yang ada pertubuhan NGO? Edit You. David Liu. Awak? Neolofa. Nelofa. Lah biasa. Okey. Okey, setakat itu saja interview kami untuk korang dua hari ini. Terima kasih sebab luangkan masa. Sama-sama. Alright, very good. Kita akan menumbual kumpulan yang seterusnya. Hai awak semua. Hai. Saya Camilla daripada siswa hari ini. Hari ini kita nak buat temu sikit boleh? Boleh. Nama awak apa? Amira, Syarif. Najihah. Awak belajar dekat mana dan kos apa? Universiti Malaya. Kita orang tiga-tiga ikut JM University. Oh, classmate ke? Ya. Okey. Kita orang dari siswa hari ini, kita nak temu bual pasal NGO. Korang tahu tak NGO tu apa? Tahu. NGO tu apa? Saya rasa non-government organisation kan? Betul. Awak rasa NGO tu apa? Sama lah, non-government organisation. Awak? Sama. Okey, awak boleh bagi tak beberapa contoh NGO yang ada kat Malaysia ataupun luar negara? Tak kisahlah. Saya tak sure lah actually. Saya rasa Pertubuhan Kasih Nilofa. Oh, Lagi? tu je saya tahu. Dia tu je tahu. Okey, tak apa. Awak rasa NGO ni apa peranan dia dekat Malaysia ataupun luar negara? Apa peranan pertubuhan NGO? Saya rasa dia macam membantu masyarakat yang susah lah. Kan penindasan dalam masyarakat. Lagi? Memastikan hak sama rata sesama rakyat. Betul. Okey. Awak pernah antara korang tiga ada tak pernah dapat bantuan daripada NGO? Tak pernah. Tak pernah. Tapi tahu tak NGO bagi apa? Dia bagi apa dekat masyarakat? Duit. Banyak benda dia bagi, macam dari segi pendidikan dia bagi, daripada segi makanan. Kalau awak dapat masuk dalam pertubuhan NGO, awak nak buat apa dalam pertubuhan NGO? Apa awak nak bagi impact dalam NGO tu? Apa yang awak boleh bantu dalam pertubuhan NGO? Bantu dari segi macam kita involve, kita tolong dia orang, kita bagi apa yang macam makanan, macam pendidikan. So kita kan tengah belajar lagi kan. So kita educate dia orang lah apa yang dia orang tak tahu. Boleh. Betul. Saya pun nak cakap tu tadi. Agree. Okey. Terima kasih. Itu saja kita orang nak temu buat. Thank you tau. Dapat luangkan masa. Okay, thank you. Alright. Bye. Kita akan temu buat orang seterusnya. Jadi apa pendapat awak tentang NGO? Pui. Okey, terima kasih atas pendapat itu. Kita akan kembali semula selepas ini. Gitu.